Ya, kita bersua kembali Alhamdulillah seperti kebiasaannya dalam kita melihatkan bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Madani dalam konteks setiap kementerian dan juga setiap bidang niche kementerian itu adalah untuk memastikan setiap isu dapat ditangani dengan baik dan juga setiap perkara yang penting diperikatkan untuk dapat ditangani dengan baik. Setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama bersama dengan saya Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar yang juga merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Sihat ya. Sihat, Alhamdulillah, Datuk. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Pastinya dalam tempoh setahun ini banyak yang perlu diladeni dan juga dilalui. Bukan saja oleh Jabatan Perdana Menteri ataupun di peringkat portfolio Hal Ehwal Agama, tetapi kementerian-kementerian lain. Cuma dalam konteks Hal Ehwal Agama ini, apabila Yang Berhormat Datuk mula-mula memimpin agensi Al-Wal Islam, terus mengumumkan pelan transformasi Al-Falah. Perkara itu perlu diberi penjelasan lanjut. Mungkin ini ruang dan kesempatan yang terbaik untuk menjelaskan berkenaan tentang transformasi Al-Falah ini, Datuk. Okey, terima kasih, Min. Alhamdulillah. Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengagaskan kerangka Malaysia Madani itu, kita di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita sambut kita sambut dalam konteks kita mewujudkan satu perancangan yang khusus. Maknanya daripada tahun 2023 hingga 2027, ini perancangan kita. So perancangan kita inilah diasaskan kepada apa yang disebut sebagai pelan transformasi Al-Falah, ataupun kita ringkasan kita sebut Al-Falah. Perkataan Al-Falah ni kita sering dengar, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Jadi itu asas yang kita tu. Selain daripada itu, Ismail, kita Yang Amat Berhormat sering merujuk pada surah Hud, di mana Nabi Allah Syuaib ada sebut dalam itu, in uridu illal islah mastata'tu. Sesungguhnya apa yang dikehendaki daripada aku ialah untuk melakukan perubahan, transformasi, islah di situ. Yang ini yang kerap. Jadi maknanya dalam konteks tersebut berasaskan kepada ayat yang kerap disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita asaskan kita nak lakukan perubahan-perubahan apa yang disebut sebagai islah tadi. So jadi kerangka ni pelan Al-Falah ni yang kita rancangkan, maknanya kesemua agensi-agensi agama akan berdasarkan kepada asas pelan Al-Falah inilah, mereka ni akan merangka program-program program-program daripada tahun 2023 hinggalah tahun 2027. So kita harapkan sebenarnya dengan adanya pelan Al-Falah ini, yang mana terbina atas asas 5 teras. Dia ada 5 teras. Lepas itu dia ada 10 fokus gerak kerja, dan kemudian dia ada 5 nilai asas dalam membentuk pelan Al-Falah ini. So jadi saya harapkan agar kesemua agensi, sebab pelan Al-Falah ini kita bina bersama dengan semua agensi-agensi agama. Jadi kita harapkan semoga apabila satu pelan perancangan yang jelas yang kita nak tuju sehinggalah tahun 2027 ini, apa yang kita harapkan? Kita harapkan agar satu pentadbiran agama Islam yang efisien, yang memenuhi kehendak masyarakat. Jadi yang itu yang kita nak capai. Ini perubahan yang kita nak buat. So at the end of the day, akhirnya kemudian kita harapkan semoga dengan adanya pelan Al-Falah ini, kita akan dapat bantu untuk membentuk satu Islam yang benar, menyokong seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam konteks gagasan Malaysia Madani itu. Yang Berhormat Datuk, sudah pastinya kalau kita melihatkan kepada pelaksanaan pentadbiran sebuah negara Islam, negara Madinah itu sebuah negara ataupun pentadbiran terbaik pernah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam konteks Al-Falah ini masih dalam kerangka tersebut. Tadi Yang Berhormat Datuk berceritakan berkenaan antara transformasi, islah dan sebagainya. Cuma bagaimana kesannya yang akan dapat dinikmati oleh masyarakat, khusus dalam konteks kita melihat mengamalkan sebuah konsep negara Islam tanpa mengabaikan minoriti yang bukan beragama Islam, Datuk? Ya, betul sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang Ismail sebut tadi itu memang sangat jelas. Maknanya dalam konteks
kerangka Malaysia Madani yang telah diasaskan oleh Yang Maha Perdana Menteri. Asas dia seperti mana yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masa pembinaan. Kita tengok kita ada piagam Dustur Madinah di situ. Dan ketika itu di Madinah itu bukan saja ada orang-orang Islam. Kita ada juga bangsa-bangsa lain Yahudi yang mengenuti agama-agama lain. Jadi sudah tentu dalam konteks pembinaan masyarakat Madani ini, dan saya telah jelaskan tadi bahawa pelan transformasi Al-Falah ini dia akan mendukung, itu asas. Mana apa yang diasaskan dalam konteks pembinaan Malaysia Madani itu, kita bila kita rangka pelan Al-Falah ini, dia mestilah asasnya menyokong. Jadi apa-apa sahaja program yang dijalankan oleh agensi-agensi agama mengambil konteks masa, mana Islam dalam konteks yang disebut sebagai kesejahteraan. Contoh, salah satu trust yang kita ada, kesejahteraan insan. Maknanya dalam konteks kesejahteraan insan ni, agensi-agensi agama ni bila dia membina ataupun mengadakan satu-satu program itu, dia hendaklah melihatkan, menonjolkan Islam itu sebagai satu rahmah lil alamin. Itu asas dia. Maknanya berdasarkan kepada maqasid, dia ada tujuan-tujuan dia tertentu, dan dia tidak lagi seperti mana yang Ismail sebut tadi. Maknanya kita bukan saja mendukung Islam, kita nak memastikan bahawa Islam itu sebagai satu agama sejagat yang dapat menjadi satu rahmat bukan saja kepada orang-orang Islam di negara kita ini, tetapi juga yang bukan beragama Islam. Dan dalam konteks itulah bila kita nampak Islam itu digambarkan sebagai satu rahmat lil alamin, yang kita akan bawa ke semua ketua-ketua agensi, sama ada JAKIM-nya, JKSM-nya, Jabatan Pendakwaannya, Yadim, Yapim. Yang kita nak kedepankan ini berdasarkan Pelan Al-Falah ini mendukung gagasan Malaysia Madani ini mengambil kira konteks masyarakat majmuk yang berada di negara kita ini. Ya, tidak dilupakan juga konsep ihsan. Betul. Dalam kita mengamalkan sebuah negara yang majoritinya beragama Islam dan juga mungkin selebihnya bukan beragama Islam. Yang berhormat Datuk, saya amat mengagumi dan juga amat bersahati kerana pengalaman yang amat berhormat yang berhormat Datuk dalam bidang kehakiman syariah amat meluas, ya. Dan juga tidak mungkin boleh kita kongsikan sedikit bagaimana selepas setahun ini bersandarkan kepada pengalaman itu dalam kita memperkasa isu-isu kehakiman syariah, kerana kita sudah maklum kehakiman syariah dan juga bidang kuasa syariah ini berada dalam konteks bidang kuasa negeri seperti penjadualan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi bagaimana untuk kita melihat transformasi kehakiman syariah dapat dilaksanakan dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Ismail, saya rasa apa yang disebut tadi itu jelas. Maknanya dalam konteks kita nak transform ataupun melakukan islah dalam institusi kehakiman syariah, dan seperti mana yang Ismail sebut tadi itu, saya memang asalnya 25 tahun berada dalam institusi kehakiman syariah itu sendiri. Jadi sudah tentu saya nak melihat bahawa institusi kehakiman syariah ini dipertahankan, ditambah baik. Islah yang kita sebut, mana daripada satu kedudukan yang baik kepada yang lebih baik. Cuma dalam konteks kerangka perlembagaan ini, kita kena ambil kira bahawa Islam itu berada di bawah negeri, kuasa negeri. Jadi dalam konteks itulah saya telah memaklumkan dan menyebut kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, agensi di persekutuan perlu memainkan peranan dalam konteks bersama-sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Bagaimana kita nak melihat bahawa institusi kehakiman syariah ini dapat dibawa ke tahap yang lebih dihormati oleh masyarakat. Contohnya, kita bukan saja melihat dalam konteks pemerkasaan bidang kuasa mahkamah syariah itu, tapi kita nak tengokkan Ismail dalam ruang yang lebih luas. Contohnya bagaimana kita nak mengangkat dan memastikan kompetensi hakim-hakim mahkamah syariah itu sendiri. Bagaimana kita nak memastikan bahawa sistem pentadbiran dan pengurusan mahkamah syariah itu adalah yang terbaik, menjamin keadilan kepada semua pihak. Bagaimana kita nak memastikan urusan perceraian, urusan tuntutan harta dan sebagainya yang dikendalikan di mahkamah syariah diasaskan kepada pengurusan yang terbaik. Jadi yang ini yang Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia perlu mainkan peranan ini bersama-sama dengan badan berkuasa negeri, iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri. Dan
kalau apa tu, saya ingat Tita Duli Tuanku Suan Sangu sendiri sebagai pengurusi MKI yang di Pertuan Agong, bagaimana pesanan dan Tita Tuanku untuk melihat supaya kita benar-benar memastikan bahawa mahkamah syariah ini dapat menjadi satu mahkamah yang contoh. Kalau tak pun setanding dengan mahkamah sivil, dia walaupun tak lebih baik, dan dia sekurang-kurangnya setanding dengan mahkamah sivil. Jadi maknanya dalam konteks itulah saya harapkan bila mana kita membincangkan tentang transformasi Al-Falah ini, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan, khususnya Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dapat menjadi contoh untuk menggerakkan dalam transformasi ke arah yang lebih baik dalam membina institusi kehakiman syariah di negara kita yang tercinta ini. Ya, insya-Allah apa jua sebenarnya dalam konsep kebebasan kehakiman ini kita senantiasa menghormati dan juga memegang prinsip kebebasan kehakiman dalam negara walau apa jua isu yang sedang kita hadapi pada ketika ini. Yang berhormat Datuk, satu lagi berkenaan tentang isu halalan thayyibah, ya, isu pensijilan halal. Malaysia diiktiraf sebagai antara negara yang terbaik dalam konteks pensijilan halal, malah dijadikan rujukan seperti negara-negara maju seperti Jepun dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk konteks pensijilan halal ini, institusi yang bertanggungjawab juga boleh diberikan perhatian dan juga dibantu dalam memastikan kita menjadi antara yang terbaik dalam konteks pensijilan halal dan juga aspek pengkomersialan pensijilan halal itu. Dalam konteks JAKIM dan bahagian halal JAKIM, sudah tentu kita berbalik kepada plan yang kita bincang daripada awal tadi tu. Okey, apa sasarannya, apa islah yang nak dibuat dalam konteks sebahagian halal? Kita nak melakukan perubahan yang terbaik. So dalam konteks itu, saya bagi contohlah sasaran yang kita buat di bawah bahagian halal, iaitu inisiatif segera pensijilan halal Malaysia. Kita nak lihatkan Ismail, bagaimana proses pensijilan halal itu dapat dipendekkan. Nah, dalam konteks tersebut, saya rasa dengan adanya inisiatif segera pensijilan halal Malaysia ini, tempoh masa untuk sesuatu pensijilan halal itu boleh dikeluarkan, dapat dipendekkan kepada 30 hari. Yang ini target. Maknanya kalau sebelum daripada ini, sebenarnya kita ada dalam 90 hari untuk sesuatu sijil halal itu dikeluarkan. Jadi sasaran kita, islah yang kita nak buat, iaitu kita nak kurangkan tempoh pengeluaran sijil itu daripada 90 hari kepada 30 hari minimum. Jadi yang ini dalam tempoh setahun ni, Ismail, saya tengok daripada bulan Mac 2023 hingga bulan 31 Oktober 2023 ni. Targetnya adalah 60%. Maknanya kita nak 60% permohonan pensijilan halal Malaysia ini dapat dikurangkan daripada 90 hari ke 30 hari. So alhamdulillah saya dimaklumkan dalam tempoh Mac hinggalah Oktober 2023 ni 63% telah sasaran telah dicapai. Jadi maknanya target berdasarkan islah yang kita nak buat itu adalah tercapai. Cuma dalam konteks inilah saya rasa atas dasar ta'awun, kerjasama. Sebab kita nak pastikan juga industri memainkan peranan yang penting. Agensi-agensi lain yang terlibat macam HDC dan lain-lain juga perlu memainkan peranan yang sama untuk memastikan bahawa pengiktirafan yang diberikan kepada pensijilan halal Malaysia melalui JAKIM ini akan dapat terus dipandang tinggi, dan dalam masa yang sama JAKIM dapat membantu usahawan-usahawan untuk memastikan mereka ini bila membuat sesuatu permohonan pensijilan, mereka ni mendapat sijil itu dalam tempoh yang segera. Sebab kalau lagi lama kan Ismail, dia akan dapat sijil itu, dia akan memberi kesan kepada perniagaan mereka. Tapi hakikatnya mesti ada kebersamaan. Selain daripada itu Ismail, inisiatif yang diarahkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri. Beliau telah arahkan supaya JAKIM kita untuk melihat bagaimana JAKIM dapat memainkan peranan di dalam menjelaskan kepada pemain-pemain industri, usahawan-usahawan halal ini. Sebab ada kerap dikatakan bahawa mereka ini tidak faham tentang apa dokumen-dokumen yang diperlukan. So dalam konteks tersebut, JAKIM telah mengadakan halal on track.
Ini program Halal on Track di mana JAKIM turun ke Padang, bahagian halal turun ke Padang bersama-sama dengan usahawan menjelaskan apa-apa dokumen yang diperlukan supaya tidak ada kemudian kan Ismail yang katakan bahawa dokumen ini tidak mencukupi, syarat-syarat itu tidak mencukupi. Jadi bila ada kerjasama yang mantap ni antara bahagian halal JAKIM dengan industri melalui Halal on Track ini, InsyaAllah kita harapkan tempoh usaha ke arah untuk memendekkan tempoh permohonan persih halal itu dan pengeluaran sijil itu akan tercapai. InsyaAllah. Urusannya tidak sukar tetapi memerlukan pendokumentasian yang lengkap. Yang berhormat Datuk, berkenaan tentang menyantuni asnaf, kita sering lihat di media sosial, yang berhormat Datuk juga sering turun padang untuk membantu asnaf dan memberikan bimbingan kepada asnaf ini. Jadi dalam konteks bimbingan kepada asnaf dan juga bagaimana kerja-kerja turun padang dilakukan ini, apa lagi yang ingin dilakukan dan juga ingin ditambah baik supaya aspek menyantuni asnaf ini dapat diperbaiki dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Sebenarnya saya boleh sebutkan di sini dalam konteks Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Setakat Oktober 31 Oktober sebanyak 793.8 juta ringgit. Zakat yang telah dikutip diagihkan kepada golongan-golongan asnaf dan mereka-mereka yang layak untuk menerima zakat tersebut. So alhamdulillah. So seperti mana yang Ismail sebut tadi, dan saya telah arahkan, dan ini memang hasrat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk pastikan supaya anggota pentadbiran ini, menteri-menteri untuk turun ke Padang dan membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. So dalam konteks ini kita memang ada Ismail, ini program turun ke Padang, bertemu dengan asnaf, kita berikan sumbangan. Semalam saja saya ada 2-3 program yang melibatkan Yapim dan juga Yayasan Taqwa. Kita turun ke Padang untuk memberikan sumbangan sendiri kepada golongan asnaf ni. Tetapi kan Ismail, yang paling penting di sini ialah kita nak cari jalan falsafah dia. Kita tidak mahu supaya golongan asnaf ini kekal dalam keadaan kepompong kemiskinan tersebut. Macam yang Ismail sebutkan tadi, kita perlu ada program-program yang boleh membawa golongan asnaf ini keluar daripada kepompong kemiskinan. So dalam konteks itulah contohnya Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memperkenalkan tidak kurang daripada 34 skim asnaf ni, bantuan ni untuk dengan hasrat dan falsafah dia untuk membawa mereka ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Contohnya dalam konteks pendidikan yang diberikan kepada generasi kedua golongan asnaf ni, Ismail. Jadi anak-anak ni diberikan bantuan scholarship, beasiswa untuk mereka ini sambung belajar dengan harapan bila mana mereka ini keluar dan berjaya, kemudian mereka ini akan dapat membantu ibu mereka yang berada dalam kepompong kemiskinan. Selain daripada itu, kita ada banyak program-program usahawan, entrepreneur yang di mana target contohnya ialah untuk melatih seramai 450 orang asnaf yang berkemahiran untuk mereka ni menjadi usahawan-usahawan. Itu target untuk tahun 2023. Alhamdulillah, saya dimaklumkan contohnya Mawib mereka ni telah melebihi sasaran. Setakat ni untuk bulan November ni, akhir November, seramai 480 golongan asnaf yang telah dilatih untuk dibimbing sebagai usahawan. So insya-Allah yang ini adalah usaha-usaha yang kita buat, yang ni yang agensi-agensi usaha Mawib, Yapim dan sebagainya untuk kita lahirkan golongan usahawan di kalangan asnaf ini dengan harapan kita agar mereka ini akan dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. InsyaAllah. Itu tak termasuk Ismail yang harapan daripada Yang Muhammad untuk memastikan bahawa kemiskinan tegar akan dapat dinoktahkan insya-Allah akhir bulan Disember ni. Dalam kata lainnya, kita bukan hanya memberikan ikan atau makanan kepada golongan asnaf ini, tetapi memberikan joran dan juga pancing untuk memberikan mereka ruang memperbaiki kehidupan sendiri. Yang berhormat Datuk, komitmen Yang berhormat Datuk dalam terus memperkasa pentadbiran halal wal Islam, khususnya dalam memberikan sumbangan kepada kerajaan Madani, kerana ia penting ini menjadi salah satu daripada perhatian masyarakat terhadap bagaimana kerajaan Madani ini mengorak langkah dalam konteks hal ehwal pentadbiran Islam, Datuk. Betul lah Ismail, maknanya kita
kita ada perkataan manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. So dalam konteks itulah saya rasa kita sebut daripada awal tadi, kita telah bangunkan satu plan yang agak jelas, plan Al-Falah ini. Kita nak capai kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan untuk kita pastikan kerangka Malaysia Madani itu akan tercapai. Seperti mana yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, iaitu satu negara yang sejahtera. Yang ini yang kita nak capai. Pelan kita telah ada, kerangka yang kita nak tubuh yang sedia ada pun telah, yang Mahmud Perdana Menteri telah jelaskan. Maka dalam konteks inilah untuk memastikan kejayaan Ismail, saya nampak bahawa seluruh warga kerja agensi-agensi agama ini perlu memahami pelan yang telah kita rangka bersama ini. Kita kena bersungguh-sungguh apa yang telah kita rangkakan ini, kita perlu usahakan sebaik-baiknya untuk kita capai kepada satu tahap bahawa pentadbiran agama Islam di negara kita ini akan berubah daripada satu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Islam yang digambarkan sebagai rahmatan lil alamin, untuk memberikan kesejahteraan kepada semua umat, kepada semua kehidupan di bumi ini. Dan insya-Allah, alhamdulillah, dengan berkat kerjasama semua pihak dan insya-Allah dengan sokongan rakyat jelata, insya-Allah saya yakin dan sokongan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Barisan Kabinet, kita akan pastikan bahawa ahli-wali Islam ini akan dapat ditambah baik dan dibawa kepada satu tahap yang boleh menunjukkan bahawa Islam itu dapat memberikan kebaikan kepada umat sejagat. InsyaAllah. Satu perkongsian yang molek dan juga baik Yang Berhormat Datuk, kerana kita mendengarkan sendiri bagaimanakah antara aspirasi untuk dilaksanakan dan juga diterjemahkan dalam konteks kerajaan Madani selepas setahun pentadbiran kerajaan Madani. Terima kasih Yang Berhormat Datuk mewakili Jabatan Perdana Menteri dalam konteks salawat agama untuk kita bercerita bagaimana untuk kita memfokuskan kepada konsep islah itu dalam kerajaan Madani. Terima kasih sekali lagi bersama dengan kami. Baik, kita nak berjeda seketika dan kita nak ke Met Malaysia kerana rakan penyampai kita sudah bersedia di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca. Silakan.